Penyediaan laporan penilaian kesan alam sekitar ataupun Detailed Environmental Impact Assessment DEIA bagi projek pakej 4 terowong dasar laut yang menghubungkan Bagan Ajam ke Persiaran Geni masih belum dilaksanakan oleh kerana kerajaan negeri masih lagi meneliti dan mempertimbangkan hala tuju pelaksanaan projek ini sehingga pelan induk pembesaran North Butterworth Container Terminal oleh pihak Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dimuktamadkan pada Disember 2023. Kesan sosial kepada penduduk setempat akan dikenal pasti dan dikaji secara terperinci semasa penyediaan laporan DEIA, iaitu di bawah EIA ini dia ada komponen SIA ataupun Social Impact Assessment. Walau bagaimanapun, kajian awal terhadap kesan sosial telah pun dijalankan semasa kajian kebolehkelaksanaan ataupun feasibility study, di mana hasil kajian mendapati bahawa kebanyakan penduduk bersetuju dengan cadangan projek ini. Selain itu, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 31 Mac 2023 telah pun meluluskan cadangan pemuktamadan laporan FS ataupun feasibility study bagi pelaksanaan projek ini. Perancangan berhubung kaedah kawalan dan langkah-langkah mitigasi semasa pelaksanaan projek hanya dapat ditentukan setelah reka bentuk terperinci awalan ataupun preliminary detail design disiapkan. Reka bentuk terperinci ini akan dikemukakan di dalam laporan DEIA dan semua langkah-langkah kawalan akan ditetapkan di dalam kelulusan EIA tersebut. Langkah-langkah kawalan ini tidak dihadkan kepada kawasan perumahan sahaja, namun di sepanjang jajaran projek termasuk kesan kepada ekosistem, sosial dan trafik. Terima kasih, Muhammad. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih, Yang Berhormat. Jikalau projek terhubung dasar laut tidak dapat dilaksanakan disebab oleh pembesaran North Butterworth Container Terminal NBCT, adakah kerajaan negeri akan meneliti cadangan lain untuk menghubungkan Bagan Ajam sehingga ke Persiaran Geni dengan menggunakan pengangkutan awam seperti water taxi? Memandangkan hasrat kerajaan negeri adalah sentiasa untuk move people not car, dengan izin selaras dengan maklumat Penang Transport Master Plan. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Puyu atas soalan yang baik. Isu ataupun masalah dengan projek pembesaran NBCT ini, dia masalahnya untuk jangka masa panjang. Pembesaran pelabuhan itu juga termasuk pembesaran dermaga dan sekiranya mengambil kira jangka masa panjang, iaitu sehingga tahun 2050, dia punya perancangan tu dia nak panjangkan dia punya dermaga akan clash dengan jajaran terowong kita. Untuk masa terdekat 2030, 2040 actually jangka masa pendek dengan sederhana tak menjadi masalah, Dr. Speaker. Dia cuma jangka masa panjang. Jadi oleh kerana Suruhanjaya Pelabuhan dia sedang dalam proses untuk memuktamadkan pelan induk mereka. Jadi kita tunggu bulan Disember akan siap, kemudian kita akan bincang balik. Sekiranya didapati bahawa jajaran terowong tersebut akan membantutkan cadangan pembesaran pelabuhan, maka mungkin kita akan pertimbangkan beberapa option yang lain, termasuk tidak dimaksudkan bahawa terowong tidak akan jadi. Mungkin jajaran terowong tu kena ubah, mungkin pergi ke utara sedikit, ataupun kaedah lain seperti jambatan boleh juga dipertimbangkan. Selain daripada itu, cadangan Yang Berhormat untuk menggunakan water taxi itu adalah cadangan yang baik, sebab kerana dalam kita punya PTMP, Penang Transport Master Plan pun ada dirancangkan untuk mengadakan water taxi antara seberang dengan pulau. Jadi semua ini adalah pilihan-pilihan yang boleh dipertimbangkan, tapi kita kena one step at a time lah, Yang Berhormat. So kita tunggu pelan induk dimuktamadkan, kemudian kita akan bincang daripada situ. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Soalan ini saya ingat agak sukar sikit untuk ahli ESCO untuk jawab lah. Kerana soalan ini saya ingat ESCO pengangkutan sudah banyak kali untuk explain tentang projek,
terowong dasar laut ini mengapa masih tidak boleh dijalankan. Saya ingat pembangkang-pembangkang, ahli-ahli yang dewan ini semua faham tentang apakah perkembangan tentang projek ini. Tetapi di luar sana pembangkang yang tak mau ambil tahu. Sudah bagi tahu pun tak mau ambil tahu. Setiap kali tanya, bilakah projek ini akan dijalankan, mana terowong dasar laut. So, apakah usaha atau cara ESCO yang bertanggungjawab untuk ajar atau tunjuk kepada orang supaya mereka faham tentang isu ini dan jangan merosakkan projek inilah. Susah. Terima kasih Yang Mohd. Dia masalahnya Datuk Speaker, ada orang kita ajar pun dia tak boleh faham. So saya rasa penjelasan dah diberi setiap sidang DUN pun kita menjelaskan perkara berkenaan dengan projek ini. Dalam penggulungan saya berkali-kali pun saya dah beri penjelasan. Seperti Yang Mohd kata, di Dewan ini semua faham. Tapi mungkin di luar ada orang sengaja tak faham. Sengaja tak faham tu kita tak boleh nak membantu Datuk Speaker. Tapi dari segi penjelasan semuanya ada. Kerajaan negeri telah mengkomunikasikan perkara ini, membuat hebahan setiap kali ada update, dan setiap kali ditanya oleh pihak media pun kita ada memberi penjelasan. Terima kasih. Sila. Ada? Tak ada. Komentar saya sila.